الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang hadirin Jumaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan segala perintah Allah dan meningkatkan segala amalan-amalan sunnah, seterusnya menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita akan menjadi sebahagian daripada hamba Allah yang memperolehi redanya di dunia dan juga di akhirat. Mimbar juga ingin mengingatkan, usahalah kita bercakap-cakap dan simpanlah telefon bimbit untuk seketika, agar pahala Jumaat yang kita perolehi pada hari ini memperolehi pahala yang sempurna. Berikanlah perhatian kepada khutbah yang disampaikan, semoga dapat diambil daripadanya panduan dan pedoman. Marilah kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi dikurniakan nikmat menghirup udara Ramadan dan juga mengaut sebanyak-banyaknya promosi-promosi yang telah ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh kemuliaan dan suci ini. Bulan yang menjanjikan ganjaran, bulan yang mendisiplinkan gerak laku dan perbuatan, dan bulan yang dikurniakan kepada kita satu malam, yang malam ini sangat sukar diperolehi namun kita boleh mendapatkannya, iaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, Lailatul Qadr. Sehubungan dengan itu, khatib akan menyampaikan khutbah yang bertajuk meraih keistimewaan Lailatul Qadr. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, hari ini kita berada dalam hari yang ke-18 Ramadan. Berarti kita telah berada di ambang 10 hari terakhir Ramadan. Apakah kita berpuas hati dengan kualiti ibadah yang telah dilakukan dalam 17 hari yang lalu? Adakah hari-hari yang berlalu itu telah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Berbaki masa yang ada ini, masih ada kesempatan untuk kita menggandakan usaha, memperbaiki setiap amal ibadah agar ia benar-benar membuahkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, dalam masa yang sama kita cuba untuk menyelit memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala kerana rugilah orang yang telah masuk di dalam bulan Ramadan namun dia tidak memperolehi keampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu bersyukur sentiasa kerana masih lagi diberi peluang untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi dengan keberadaan kita pada 10 malam terakhir Ramadan membolehkan kita memburu kelebihan yang dijanjikan dalam malam Al-Qadr melalui firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qadr ayat 1 hingga ayat 5, yang maksudnya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadr, dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia kebesaran malam Lailatul Qadr itu? Malam Al-Qadr lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat dan Jibril dengan izin Allah Subhanahu wa taala kerana membawa segala perkara yang ditakdirkan berlakunya pada tahun yang berikutnya. Sejahteralah
malam yang berkat itu sehingga terbit fajar. Sebahagian besar ulama tafsir berpendapat bahawa penamaan surah Al-Qadr bagi menerangkan keutamaan dan tingginya kedudukan Al-Quran dan juga diturunkan pada malam yang sangat mulia, dinamakan Lailatul Qadr kerana kedudukannya yang begitu agung dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ad-Dukhan ayat 3, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Yang maksudnya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh barakah. Kami berbuat demikian kerana sesungguhnya kami sentiasa memberi peringatan dan amaran, jangan-jangan hamba kami ditimpa azab. Imam Al-Qurtubi rahimahullah menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala mensifatkan malam ini dengan keberkatan kerana dia menurunkan kepada hamba-hambanya pelbagai keberkatan, kebaikan dan pahala pada malam yang mulia ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sengaja merahsiakan tarikh sebenar berlakunya malam Al-Qadr supaya ia menjadi pendorong kepada orang, kepada kita semua untuk berusaha mencarinya dan melakukannya pada setiap masa. Sama juga dengan dirahsiakan waktu mustajabnya berdoa pada hari Jumaat. Tujuannya supaya kita tidak lekang daripada berdoa, beristighfar dan bermunajat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan betapa keberkatan malam Al-Qadr tidak wajar dibiarkan berlalu begitu sahaja, padahal baginda sallallahu alaihi wasallam merupakan insan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau ialah kekasih Allah yang mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, yang dikenali sebagai khairul bashar, iaitu sebaik-baik makhluk. Baginda melakukannya dengan bersungguh-sungguh. Antara hadis yang menunjukkan kesungguhan baginda sallallahu alaihi wasallam ialah hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashrul ahya al-lail wa ayqaza ahlahu wajadda wa shadda al-mi'zara. Yang maksudnya, adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila tiba 10 hari terakhir bulan Ramadan, baginda sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam tersebut dengan melakukan amal ibadah. Beliau membangunkan ahli-ahli keluarganya dan meningkatkan kesungguhan, seterusnya mengikat kainnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Antara riwayat lain yang menunjukkan akan kesungguhan baginda sallallahu alaihi wasallam ialah hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan bahawa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhiri ma la yajtahidu fi ghairihi. Yang maksudnya adalah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha sedaya upaya pada malam 10 akhir Ramadan melebihi usahanya daripada malam-malam yang lain. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara jelas menyeru kepada umatnya untuk berusaha mencari malam Al-Qadr pada 10 malam terakhir melalui sabda baginda yang diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha, taharrau lailatul qadr fil ashril awakhiri min Ramadan. Yang maksudnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, carilah malam Al-Qadr pada 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan. Hadis riwayat Muslim. Disunatkan padanya untuk melakukan qiyamul lail, yakni pada 10 malam terakhir Ramadan, memperbanyakkan berdoa, beristighfar dan bersedekah. Hal tersebut telah ditunjukkan oleh hadis yang diriwayatkan
oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, wa man qama lailatal qadr imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Yang maksudnya, sesiapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka akan diberikan keampunan atas dosa-dosanya yang telah lalu. Dan sesiapa yang melakukan ibadah pada malam Al-Qadr dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka akan diberikan keampunan atas dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama menggandakan usaha dan amal ibadah pada 10 hari terakhir Ramadan ini bagi meraih keistimewaan dan kelebihan yang dijanjikan pada malam Al-Qadr. Kerana peluang ini hanya dibuka setahun sekali pada bulan Ramadan dan tidak terdapat pada bulan-bulan yang lain, dan mungkin pada tahun hadapan kita tidak akan bertemu lagi peluang seperti ini. Maka gunakanlah peluang dan kesempatan yang ada ini dengan bersungguh-sungguh memohon keampunan dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Tunaikanlah solat secara berjamaah, solat maghrib dan solat isyak. Bangun pada sepertiga malam untuk beribadah, memperbanyakkan membaca Al-Quran dan memperbanyakkan bersedekah dan sebagainya. Dan selain itu, disunahkan juga seperti mana yang diteladani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada 10 malam terakhir ini, baginda menghidupkan dengan cara beriktikaf di masjid. Mimbar mengajak sidang hadirin yang mulia, sama-samalah kita membudayakan beriktikaf di masjid, baik yang tua ataupun muda, kanak-kanak maupun wanita. Kita hidupkan iktikaf di 10 malam terakhir bagi memburu satu daripada malam yang dikatakan lebih baik daripada 1000 bulan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya di penghujung khutbah ini, izinkan mimbar merumuskan beberapa pengajaran penting dari khutbah yang disampaikan. Yakni yang pertama, rebutlah peluang berada kita dalam 10 akhir Ramadan ini. Kerana ada di antara kita yang tidak sempat untuk bersama-sama kita merasai keistimewaan 10 akhir Ramadan dengan cara kita memperbanyakkan usaha-usaha ibadah dan juga beriktikaf di bahagian malamnya. Yang kedua, kita perlu sentiasa bersyukur kerana masih lagi diberi peluang untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi dengan keberadaan kita pada 10 terakhir Ramadan membolehkan kita memburu kelebihan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu malam Al-Qadr, yang malam ini lebih baik daripada 1000 bulan ataupun lebih baik daripada 83 tahun. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala sengaja merahsiakan tarikh sebenar berlakunya Lailatul Qadr supaya ia menjadi pendorong kepada orang ramai, menjadi pendorong kepada hamba-hambanya untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengumpul sebanyak-banyaknya pahala yang akan kita kaut, yang akan kita tuai di akhirat kelak. Oleh itu, marilah kita sama-sama sidang Jumaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hidupkan ke-10 malam Ramadan, kerana dengan cara itulah kita menjadi sebahagian orang yang memperolehi malam Al-Qadr. Marilah sama-sama kita menghayati firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hadid ayat 21, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samawati wal ard u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rasulih zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Yang maksudnya, berlumba-lumbalah kamu mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dan mendapat syurga yang bidang luasnya seluas
langit dan bumi yang disediakan bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian ialah limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala, diberikannya kepada sesiapa yang dikehendaki, dan Allah sememangnya mempunyai limpah kurnia yang maha luas. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim.